Menarik hari ini, Menteri Agama, sebut pasal Menteri Agama ni, Menteri Agama bercerita bahawa dia tidak masalah untuk membentangkan rang Undang-Undang 355. RUU 355 tidak ada masalah untuk dibahaskan. Ni saya nak ulas juga bab ni, tuan-tuan, supaya kita boleh leraikan permasalahan ni. Bila Walaon PAS ni dok main RUU 355, dia akan menentang Mahkamah Syariah, itulah undang-undang Islam. Maka mereka telah menentang undang-undang Islam. Saya nak bagi tuan-tuan, bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, RUU 355 bukanlah hukum hudud. Okey? Dia takkan boleh laksana pun hukum hudud dalam negara ni kalaupun terlaksana RUU 355. Itu saya kena bagi jelas pada tuan-tuan dan puan-puan. RUU 355 ni, rang Undang-Undang 355 pindaan, Mahkamah Session ni dalam federal dia ada 3 je section dia. Dia ada 3 section je, tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan buka lah RUU 355, bukan RUU 355. Akta 355 tu, Akta 355 tu berkenaan dengan Mahkamah Syariah, dia ada 3 section je. Kerana apa? Kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah kepada negeri. Yang itu masalah dia. The only way kita boleh laksana hudud dalam negara ini kalau kita abolish, kita hapuskan. Ini saya cerita secara undang-undang, secara akademik dulu. Kita kena hapuskan kuasa undang-undang syariah di setiap negeri dan jadikannya satu federal. Itu je cara. Now, PAS berani tak buat macam tu? Sebab apa saya kata demikian? Okay. The moment RUU 35 katakanlah boleh. Katakanlah 100,000 boleh potong tangan, boleh hukum penjara, macam jenayah biasa, katakanlah. Dia akan ada timbul beberapa isu. Setiap negeri tak wajib melaksanakan undang-undang tersebut. Sarawak mungkin tak akan laksanakan. Sabah mungkin tak laksanakan. Mungkin Kelantan laksanakan, Terengganu laksanakan. Mungkin Kedah laksanakan, Perak mungkin tak laksana. Selangor mungkin tak laksana, Johor mungkin tak laksana. So, bagaimana dengan negeri-negeri tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kalau orang yang melakukan jenayah tersebut berada di Kelantan tetapi dia orang Johor yang mungkin tak laksana? Katalah contoh dia tak laksana. So, undang-undang ni dia tak fair. Dekat negeri ni kena, dekat negeri ni dia tak kena. Dekat negeri ni dia kena penjara. Tapi hukum yang undang-undang yang sama dekat negeri lain dia tak kena penjara. So, akhirnya kita mewujudkan perbezaan undang-undang di dalam negeri. Dia akan jadi macam United States lah. Negeri-negeri di dalam Amerika, kalau kita perasan United States of America, negeri mereka, setiap negeri itu undang-undang berlainan. Sebab itu dia ada FBI, Federal Bureau Investigation. FBI ni macam polis seluruh federal. Dia polis federal. Dia boleh tangkap seluruh negeri. Tetapi di negeri itu, the moment dia kejar penjenayah tu, masuk negeri seterusnya, dia dah tak ada kuasa nak pergi kejar penjenayah tu. Orang seterusnya kena kejar. So, isu dia adalah kalau dia katalah dia commit satu hukuman jenayah yang boleh membawa hukuman mati di negeri ini. Bila dia lari ke negeri ini tak ada hukuman mati. So, kalau dia ditangkap di sana sekalipun, dia tak boleh dijatuhkan hukuman kerana perbezaan undang-undang. Amerika tak apalah, dia negeri besar. Tapi takkan kau nak tiru Amerika? Negeri kita ni kecil je, tuan-tuan. Langkah sebelah dah Negeri Sembilan. Langkah ke belakang dah Perak. Pergi ke depan dah Melaka. Itu yang pertama. Kedua, undang-undang soalan ini tak berjawab lama dah. Undang-undang syariah ni jatuh kepada orang bukan Islam tak? Adakah undang-undang itu jatuh kepada orang bukan Islam? Itu persoalan besar. Sebab kalau kita faham undang-undang syariah hanya untuk orang Islam. Ni saya nak bagi tahu, itu sebab kenapa kita sukar untuk menghukum ajaran sesat. Sebab orang ajaran sesat yang mengamalkan ajaran sesat, dia kata dia bukan Islam. So kita boleh counselling dia saja. Orang bukan agama Islam, dia orang ajaran sesat ni, dia kata, saya pernah tengok satu video, dia bawa ajaran sesat. Orang Melayu, dia kata saya bukan Islam. So bila dia kata, the moment dia kata dia bukan Islam, macam mana kita nak hukum dia? Ini soalan akademik, bukan ini soalan Iswardi murni. Bila kita belajar undang-undang, ini persoalan ni kita akan bincangkan. Bila kita nak devise undang-undang. Ini real question. Kalau kita nak berbicara dengan walaon, jangan cerita, kau tak laksana 355, tanam dekat jidat Cina, kau kafir. Kita tanya real question. Number one, orang bukan Islam bagaimana? 2 orang berzina di dalam bilik, kena tangkap. Seorang Islam, seorang bukan Islam. Yang bukan Islam lepas. Yang Islam kena. Habis macam mana? Adil ke tak adil? Oh, adil sebab ada Islam. Habis yang bukan Islam?
Kita kena hukum orang Islam. Tak boleh. Undang-undang hanya untuk orang Islam. Bagaimana kalau sekiranya ini baru cerita aja banyak lagi? I'm not saying kita tak boleh laksana. Bukan isu itu. Isunya adalah it's beyond. Jangan kita ambil satu undang-undang tu terlalu simplistik. Terlalu simplistik. Kita laksana settle masalah. Ini masalah kita. Ini macam orang PAS jugalah. Cerita saya bebel pasal PAS lagi kan. Cerita macam orang PAS jugalah. Budak-budak muda, habis orang tua yang baru nampak nur Islam. Zaman muda dulu dungdang. Dah tua rasa menyesal, tu dia nak bertaubat. Alhamdulillah. Dia nak cari jalan singkat nak masuk syurga. Dia kata kena join jihad. Jihad apa? Parti politik lah. Parti politik mana? PAS lah. Maka dia pun join PAS. Itu bukan jalan singkat tuan-tuan. Dia tak ada jalan singkat ke syurga ni. Kita nak cerita. Poinnya adalah, dia tak semudah itu. Struggle ini tak semudah itu. Dia tak, orang kata apa, kita kata, kita buat undang-undang, therefore selesai masalah. Tak.